Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Syukur. Ingin saya bacakan satu hadis pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat sama-sama manfaat daripada hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis. Katanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ومن هم بسيئة فعملها وإن هو هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة أو كما قال. Hadis ni kata Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya hadis ni hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Hadis qudsi ni bila mana Nabi riwayat dan menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi Nabi hanya terima makna daripada Allah secara langsung ataupun melalui Jibril, tetapi Nabi menyampaikannya dan menyandarkannya kepada Allah. Dia tak macam Quran, yang mana Quran Nabi SAW terima daripada Jibril melalui matlu. Maksud Jibril baca kat Nabi, Nabi baca kat umat. Hadis qudsi dia bukan Quran. Dia macam hadis biasa, cuma Nabi sandar dekat Tuhan. Nabi nisbahkan hadis ni kepada Tuhan. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ni, Allah Taala kata, Inna Allah katabal hasanat was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Allah menulis pahala, Allah menulis dosa. Summa bayyana zalik. Kemudian Allah menjelaskannya pula pada kita. Macam mana cara Allah memerintahkan malaikat untuk menulis pahala dan dosa? Allah Subhanahu wa taala sebut, faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sesiapa yang bercadang nak melakukan satu perkara yang baik, kemudian dia tak buat, tak jadi buat, rancang nak buat satu benda baik, tiba-tiba tak buat, Allah akan menulis untuk dia satu pahala. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 10 hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin kathirah. Dan apabila dia merancang nak buat satu benda baik dan dia buat sungguh, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan tulis 10 kebaikan hingga ke 700 dan mungkin lebih lagi daripada itu. Hadis ni membuktikan kepada kita apa yang terbuku dalam jiwa insan akan dihitung oleh Allah. Apa saja yang dirancang
oleh hamba daripada sudut kebaikan akan dihitung oleh Allah dan akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia rancang nak buat benda baik dan dia buat sungguh, Allah akan bagi gandaan pahala lebih daripada itu. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, saya akan hurai kemudian, saya nak baca bagi habis dulu supaya seimbang hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi, Allah kata, faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Sesiapa yang merancang nak buat satu benda jahat, kemudian dia tak buat, dia tak jadi buat, Allah akan tulis satu kebaikan. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Apabila dia rancang nak buat satu benda jahat dan dia buat sungguh, Allah akan tulis satu kejahatan untuk dia. Hadis ni tuan-tuan, dia sebut tentang hamma. Saya sebut tadi, apa yang terbuku dalam jiwa insan akan diberi ganjaran. 3 yang berlaku dalam jiwa insan Allah beri pahala. Iaitu yang pertama, orang yang rancang nak buat benda baik tak jadi, dapat satu pahala. Yang rancang nak buat benda jahat tak jadi, dapat satu pahala. Yang rancang nak buat benda baik, buat sungguh, akan dapat pahala berganda. Kemudian yang rancang nak buat benda jahat dan buat sungguh, Tuhan tulis satu dosa. Baik, dalam jiwa insan, dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, dalam hadis yang lain, apa yang berlaku dalam jiwa insan, Nabi kata, innallaha tajawaza ala ummati ma haddatsat bihi anfusaha walam yatakallamu biha aw ya'malu walam yatakallamu aw ya'malu biha. Atau kama qala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi kata, sesungguhnya Allah mengampunkan umat aku apa-apa saja yang disebutkan oleh jiwa mereka, selagi mana mereka tidak menuturkannya ataupun selagi mana mereka tak lakukannya. Maksudnya apa ni? Maka di sana ulama bahas, apakah yang dimaksudkan oleh hadis yang pertama ni dan apa pula bezanya dengan hadis yang kedua yang saya baca. Sebab hadis yang kedua ni Nabi kata Allah ampunkan ataupun Allah tak kira, tajawaz, Allah Ta'ala abaikan. Sebenarnya yang dikira itu yang berlaku dalam jiwa insan, yang dikira itu adalah kerana apa yang berlaku dalam jiwa insan ni dia ada beberapa kategori. Yang pertama yang dipanggil sebagai hadisun nafs, lintasan yang berlaku dalam jiwa yang kita tak boleh nak kawal. Tiba-tiba dia muncul, lepas tu kita abaikan. Yang ni Allah Ta'ala tak kira. Yang ni lah yang dimaksudkan oleh hadis yang kedua tadi, yang mana Allah mengampunkan apa yang terbuku dalam jiwa kita, apa yang terlintas dalam jiwa kita, kemudian kita abaikan. Tu kategori pertama. Kategori kedua, taraddud, sesuatu yang berbolak-balik. Tadi lintasan dan kita abai, kemudian ada datang satu lagi, dia jadi macam 50-50. Yang ni juga tak diambil kira. Sebab tu kalau orang yang berbolak-balik jiwanya nak buat ibadat ke tak dikira. Bahkan tak sah pun ibadat tu. Katalah esok Ramadan katakan, orang tanya esok nak puasa, saya belum buat keputusan lagi nak puasa ke tak, masih lagi berbolak-balik 50-50.
Bukan sebab dia nak buat dosa, sebab dia musafir. Katalah dia musafir, dia masih lagi dalam safar, dia masih lagi dalam permusafiran dia. Orang tanya dia, esok nak puasa tak Ramadan? Dia kata, saya belum buat keputusan lagi lah, sebab saya ini musafir, takut saya jalan jauh nanti tak larat pula nak puasa. Maka dia tak buat keputusan. Bila dia tak buat keputusan, tak dikira. Sampai esok, sampai subuh dia tak buat keputusan, tak dikira. Kemudian baru pergi kepada martabat yang ketiga, iaitu martabat ham. Martabat ham iaitu kalau nak kira persen, 51% ke 99%. Nak merancang, memang betul-betul nak buat, tapi belum buat lagi, betul-betul nak buat. Yang ni yang dihitung kalau dia niat nak buat pahala. Tapi kalau rancang nak buat dosa, selagi mana tak buat, maka selagi tu Allah Ta'ala tak tulis dosa. Allah Ta'ala tak arahkan malaikat untuk tulis dosa. Dan yang keempat, kita pergi kepada azam. Azam 100% apabila dah terbuku dalam jiwa dan dah bertindak pun. Terbuku dalam jiwa dan dah bertindak, maka dia akan diberikan dosa. Kalau dia bertindak untuk melakukan dosa, dan dia akan diberikan pahala kalau dia bertindak. Terbuku dalam jiwa yang nak buat pahala dan bertindak dalam nak membuat pahala tu, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. So ini yang berlaku dalam jiwa insan, yang Allah Ta'ala hitung tu.